bila terjemah bahasa Melayu adalah salam sejahtera. Jadi kalau kita sebut Assalamualaikum, sahabat-sahabat semua walaupun daripada kalangan bukan Islam pun boleh jawab Waalaikumsalam. Okey. Baik, alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama dari kalangan pelbagai bangsa dan kaum. Dan saya tak nak panjang mukadimah ini kerana kita kesuntukan masa. Jadi permulaan pada peringkat awal bila kita sebut tentang soal masyarakat majmuk. Majmuk ni maksudnya ada pelbagai. Kita bersama di dalam kepelbagaian. Di negeri Perlis, kalau ikut statistik Jabatan Perangkaan, Muslim adalah seramai 87.8%. Manakala non-Muslim pula adalah 12.2%. Tak ramai non-Muslim. Tapi oleh kerana keperhatianan pihak agensi agama di bawah Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis ini, kami juga tidak kata menepikan rakan-rakan daripada pelbagai bangsa dan agama ini, dan untuk kita ambil satu sesi pada bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam, untuk kita bersama-sama dengan rakan-rakan walaupun kita beza agama dan berbeza bangsa. Jadi tanpa mengelengahkan masa, kita terus kepada sesi soal jawab. Jadi antara perkara yang menarik seperti yang janjikan sebelum ini, jika sahabat-sahabat bertanya satu soalan, maka sahabat akan dapat hadiah. Kita akan bagi hamper kepada sesiapa yang bertanya soalan kepada Datuk Mufti. Jadi tanyalah apa-apa soalan berkaitan dengan Islam ke, berkaitan dengan apa-apa isu yang mungkin rakan-rakan rasa sensitif. Boleh tanya sekarang dan insya-Allah akan dijawab oleh Datuk Mufti. Fala tafadhal mashkura. Jika ada soalan? Okey, kita utamakan yang non-Muslim dulu. Lepas tu kita baru pergi kepada rakan-rakan Muslim. Ada tak soalan-soalan daripada rakan-rakan non-Muslim? Satu soalan dulu. Sila. Siapa tanya soalan, kita akan bagi satu hadiah apa. Okey, silakan. Perkenalkan nama dan silakan bagi soalan. Nama saya Rutreswer. Saya nak tanya, mengapakah orang Melayu sembah Kaabah? Saya macam curious nak tahu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya tadi tengok baju, saya nampak macam baju Melayu. Rupanya kurta. Okey. Orang Islam, mereka tidak menyembah Kaabah. Di dalam Islam, perkara ini sangat jelas. Orang Islam hanya menyembah Allah. Cumanya, orang Islam jadikan direction supaya semua orang ke arah satu arah yang sama. Arah itu ialah arah Kaabah. Dan jadi orang Islam tak adalah yang sekejap menghadap ke kanan, ke kiri. So, dia telah disatukan dengan satu arah, iaitu Kaabah. Kaabah itu di Mekah. Jadi kalau orang itu berada di Masjidil Haram, masjid yang ada Baitullah itu ataupun ada Kaabah itu, so dia directly, dia punya sembahyang dia tu menghadap ke Kaabah. So kalau Kaabah tu berada di tengah, semua orang itu yang nampak berada di keliling. Kalau dia duduk di luar daripada masjid, dia ke arah masjid lah sebagai nak bagi direction. Tapi kalau kita di Malaysia umpamanya jauh, direction kita ke Mekah. Sebab mustahil kita akan dapat tepat accurate direction ke Kaabah pasal jauh. So kita agak. Sekarang mungkin kita dah ada kompas. Tapi zaman dulu mereka hanya mengagak arah. Kerana mereka bukan orang Islam, tidak sembah berhala itu. Tidak sembah berhala dan tidak sembah Kaabah. So Kaabah bukan sembahan, dia adalah arah. Sebab itu maka orang Islam ada dia buat dia ajar untuk mencium Hajarul Aswad. Juga bukan sembahan. Jadi tak boleh, kalau orang Islam kata Kaabah itu
lah yang memberikan kekuatan kepada saya. Salah di segi akidah Islam. Dia boleh terkeluar Islam. Yang memberi ialah Allah. Sebab itu kalau orang Islam nak semayang, tiba-tiba dia tak tahu kat mana arah direction Kaabah. Dia boleh sembahyang arah mana-mana saja. Kalau dia tak tahu. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, peace be upon him, our Prophet Muhammad, menghadap ke arah Kaabah, face Kaabah ataupun Mekah, mereka di Mekah, mereka ke arah Kaabah. Orang Islam menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestine, di Palestin, di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah beri arahan untuk satu tempoh. Allah bagi arahan, sekarang kamu menghadap ke arah Kaabah. Mulai hari itu, maka orang Islam menghadap ke arah Kaabah. Disebut dalam Quran, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Bukan kamu sembah Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum, face your face towards Kaabah, not worship Kaabah. Bukan menyembah Kaabah, tapi menghadap, mengarah Kaabah. Sebab itu kalau katalah dia semayang, tiba-tiba dia tersilap Kaabah sedikit, tersalah tepat, semayangnya tetap sah jika dia tak tahu ataupun dia tidak sengaja. Kerana sekarang mungkin mudah, zaman dulu tak mudah. Maka orang Islam tak boleh kata, wahai Kaabah, please give me. Tak boleh. Kaabah, tolong berikan saya sesuatu. Tak boleh. Kalau dia kata macam tu, rosak dia punya kepercayaan dia. Kaabah only to unite our direction. Untuk menyatukan arah saja. Then kita adalah ibadat yang lain yang pusing ke arah Kaabah tu, itu semua adalah practical ataupun ritual yang bukan kerana menyembah Kaabah itu. Only dia jadikan supaya adanya kesatuan di dalam cara, bukan kerana menyembah. Boleh? Jelas? Kan ada lagi benda yang keliru? Okey, terima kasih. Okey, baik. Kita dah dapat hadiah. Dah bagi hamper hadiah kepada rakan kita. Baik, ada soalan seterusnya kepada Datuk Mufti. Kita mungkin Kak Teh ke dari Buddhist Society ada soalan? Boleh, sila tanyakan soalan. Apa-apa, soalan sensitif pun boleh. Sila, okey, sila bro. Okey, kita bagi wakil Buddhist Society nanti, lepas tu kepada Gereja Baptis. Wakil kita pada Gereja Baptis dan kita bagi pada... Selamat petang. Nak tumpang tanya, kenapa perempuan tak boleh masuk ke dalam sembahyang? Bila sembahyang nampak lelaki saja masuk, lepas tu ada macam langsir kan, lepas tu perempuan duduk belakang. Itu soalannya. Okey. Terima kasih. Soalan dia, kenapa dalam masjid perempuan tak boleh masuk? Lelaki saja. Sebenarnya di dalam masjid, lelaki dan perempuan masuk sembahyang. Cumanya, perempuan di dalam Islam ni, lelaki sembahyang di barisan yang hadapan, perempuan di barisan yang belakang. Begitu setting yang dalam kepercayaan Islam, Allah dan Nabi Muhammad bagi tahu. Tapi apa kebaikan dia? Karena kalau di dalam solat kita mesti fokus, khusyuk, ingat Allah, ingat Tuhan. Tapi kalau saya ada perempuan sebelah saya duduk, mungkin saya nanti ingat dia juga, cantik perempuan ni ya. Jadi dia duduk di belakang, dia tidak duduk di depan. Nanti kalau dia duduk di depan saya tengok, oh cantiklah body dia. So dia di belakang.
Cuma mungkin bertanya, kenapa dia ada lansir ni? Kerana normally perempuan dia kadang-kadang pada semasa zaman Nabi tidak ada lansir ni. Maksud tidak ada halangan. Tapi di Malaysia dan banyak negara ada halangan ni kerana kadang-kadang perempuan nak salin pakaian. So dia tak suka orang lelaki nampak dia. That's all. Tapi kalau tak ada halangan ni, boleh tak sembahyang? Boleh. Ini tak ada kaitan dengan sembahyang diterima ataupun tak diterima. Tapi ini adalah facilities yang disediakan untuk membolehkan nanti dia nak salin kain ke. Kerana orang Islam sebelum dia sembahyang, dia akan mengambil wuduk. Dia ada ablution. Dia pergi ambil wuduk, cuci muka dia. Kalau lelaki dia tak kisahlah kan. Kalau perempuan nanti tersingkap pakaian dia, dia tak suka. So, sebahagian masjid, banyak masjid ada macam ni. Tapi kalau pergi kat Masjid Alwi dekat Kangar tu, dia tak ada. Kerana dia ada kawasan lain boleh salin, so dia open. Only wanita berada di belakang, lelaki di hadapan. Okey. Okey. Okey, baik. Bagi Boleh kita bagi hadiah dulu. Okey. Ni kan boleh nak habiskan tu, banyak lagi ni. Okey, silakan rakan daripada Gereja Baptis untuk bertanya soalan. Silakan. Selamat petang semua. Nama saya Lim Tin Jing. Saya nak tanya Ustaz, bolehkah non-Islam masuk melawat majlis ataupun orang Islam melawat tokoh-tokoh Cina atau India? Okey. Terima kasih. Satu soalan. Dia kata, boleh tak orang non-Muslim masuk ke masjid? Boleh sekarang dah duduk dalam masjid. Kan? Okey. Masjid pada zaman Nabi Muhammad open. Nabi Muhammad menerima tetamu daripada non-Muslim, wakil-wakil kerajaan di dalam masjid. So boleh berdialog, boleh bertanya, boleh menulis surat, boleh mengambil persetujuan perjanjian, kemudian bawa balik ke negeri dia. Semua banyak berlaku di dalam masjid. Kemudian apabila negara orang Islam dah mula membesar, dia mula dah ada pejabat dan macam-macam lagi, banyak urusan di pejabat. Tapi dahulu banyak berlaku di dalam masjid. Mungkin soalan tu saudara rasa tak penting sangat. Bahagian kedua saudara kata penting. Boleh tak Muslim pergi ke kuil ataupun pergi ke gereja ataupun pergi ke rumah ibadat yang lain? Muslim tak boleh buat satu perkara. Supaya saya nak bagi tahu sesuatu secara terus terang. Muslim tidak boleh endorse ataupun tak boleh mempercayai Tuhan selain daripada Allah. Tak boleh. Kalau dia ada kepercayaan itu dalam diri dia, dia terkeluar daripada Islam. Jadi Muslim tak boleh kata, oh Tuhan Islam betul, Tuhan yang bukan Islam pun betul juga. Muslim tak boleh kata yang itu. We cannot. That is very fundamental creed and faith and belief di dalam Islam. Sangat dasar. Tak boleh. Cannot be changed. No compromise. Tetapi apabila saya tak mempercayai Tuhan orang lain, bukan bererti saya mesti buat buruk pada dia. Betul tak? I give you example. Contoh. Saya percaya isteri saya, katakanlah, saya percaya isteri saya dah yang elok, yang cantik, yang baik. Saudara ada isteri, saudara percaya isteri saudara yang paling bagus. Tak menjadi masalah. Saudara saya tak boleh kata tak boleh. Saudara kena percaya isteri saya yang bagus. Saya percaya pada isteri saya. Saudara percaya isteri saudara yang paling bagus. Itu tak menghalang untuk saya baik dengan saudara. Kerana kepercayaan sesuatu yang lain. Itu dalam hidup kita. Saya as a Muslim, saya percaya hanya agama Islam saja, the truth religion. Agama yang benar. Agama lain
Saya percaya mereka ada hak untuk hidup. Ada hak to be practiced. That is their rights. Mereka hak mereka. So, boleh tak kadang-kala saya pergi ke tempat mereka untuk saya nak tahu macam mana mereka percaya, untuk saya learn something from them. Bukan saya belajar itu untuk saya menukar agama saya, tapi saya belajar untuk saya tahu apa yang saudara percaya. Senanglah apabila saudara nak dialog dengan saya nak bagi contoh-contoh. Kalau saya melawat dengan tujuan itu, boleh. Saya boleh melawat mana-mana saja. Tapi kalau saya melawat kerana to give some salutation or respect, or to do some ritual deeds, untuk buat sebahagian amalan agama. Saya semayang di masjid, kemudian saya pergi tempat Kristian pun saya nak buat juga cross, tak boleh. Ataupun saya pergi ke Tok Kong pun saya pun nak kena nyalakan colok, buat juga, tak boleh. Ataupun to give respect kepada Tok Kong, tak boleh. Tapi to learn different culture supaya memudahkan saya faham saudara, memudahkan juga kita senang berdialog supaya kita faham, memudahkan juga untuk saya menyampaikan Islam itu apa supaya tuan-tuan boleh faham. It's okay. Yang penting jangan bergaduh. Itu saja. Betul tak? Dia ada sikit kesilapan orang politik. Bila dia nak kita bersatu, dia suruh saya kena rayakan perayaan saudara, saudara kena rayakan perayaan saya. Itu salah. Perayaan ialah agama kita masing-masing. Untuk bersatu bukan dengan datang ke masjid ataupun saya pergi ke gereja. Yang bersatu ialah untuk membolehkan kita harmoni. Saya tidak mengganggu kehidupan beragama saudara, saudara tidak mengganggu kehidupan beragama saya. Saya berikan hak-hak kemanusiaan. Saya tengok saudara jatuh, saudara sakit, saya tolong. Saya tengok jiran saya non-Muslim, saya pun bagi tolong dia. Saya tengok dia perlukan pergi ke hospital, saya hantar dia. Tapi masa ibadat, saya ke masjid, dia ke kuil lah. Tak boleh lah. Okay, today I go to kuil tu, and tomorrow you come to masjid, we do the same things. Tak boleh lah. Tapi untuk inter-visit, kan kita pergi melawat untuk memahami, tak mengapa. Tapi bukan untuk normalisasi. Supaya saudara hari Jumaat datanglah masjid. Saya tak payah normalkan saudara, saya pun tak payah normalkan diri saya pergi ke kuil ataupun ke gereja. To be frank, supaya kita jelas. Okey ya? Maksudnya, saya boleh pergi. Kan? Kalau saudara jemput, datanglah mufti, kita berdialog. Asyik berdialog di masjid pula. Jom kita berdialog di kuil pula. Boleh. Kan? Tambah-tambah kalau ada makan. Okey, baik. Kita berikan hamper hadiah kepada saudara kita. Baik, seterusnya. Ustaz, sini. Soalan kat sini. Oh, sana. Okey. Sila. Okey, saya wakilkan sebab puan dia tak berapa fasih dalam bahasa Melayu. Nama puan adalah Puan Ko Buki, daripada Kampung Nangka. So soalan dia adalah kenapa muslimah kena tutup aurat? Okey. Puan faham bahasa Melayu? Faham? Faham. Okey. Dalam Islam, nak masuk Islam, nak jadi Muslim, dia kena percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah saja. Dan kena percaya Nabi Muhammad, Allah hantar dia untuk mengajar agama kepada kita. So, Nabi Muhammad mendapat wahyu, mendapat arahan daripada Allah. Kan? Messenger of God. Sebelum Nabi Muhammad, ada Nabi-Nabi yang lain. Tapi the last messenger of God, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau satu orang percaya itu, dan kemudian dia menyebut, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ataupun dia tak boleh sebut, dia kata, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia menjadi Muslim.
terus jadi Islam. Tapi setelah jadi Islam, dia ada benda yang dia kena buat. Dia kena puasa, dia kena semayang, dia kena bagi zakat. Kalau dia tak buat benda-benda ini, dia keluar, dia dibatalkan Islam dia, tak batal. Tapi dia bukan Muslim yang baiklah. Jadi, bila dia balik, kalau dia di akhirat nanti, Islam percaya bila dia mati, benda-benda ini akan dianggap kekurangan dia. Maksud dia masuk periksa, dia lulus, tapi dia ada kecacatan yang mesti dia bayar denda. Begitu kepercayaan. Termasuklah ialah soal pakaian. Islam, lelaki dia tak boleh dedah aurat dia. Pakai spender berjalan, ikut jalan, dia tak boleh. Pasal dia inviting, dia menyebabkan orang lain terganggu. Bukan dia terganggu dan dia tak normal. Untuk wanita, Islam jadikan peraturan pakaian. Dia pakai pakaian yang menutup semua tubuh dia. Dan dia buka hanya muka dan dua tapak tangan dia. Katakanlah ada wanita yang tak macam tu, dia tak tutup, dia tak cover kepala dia. Adakah terbatal Islam dia? Tak batal. Tapi dia cacat lah. Orang kata ada kekurangan. Not complete. So, ada kesalahan. Boleh tak Tuhan ampun dia? Tuhan boleh ampun. Boleh tak kerana dia tak pakai tudung, dia tak cover kepala dia, so saya tak mau, you are not Muslim anymore. Kamu dah bukan Islam. Tak, dia masih lagi Islam. Cuma dia ada kekurangan. Kekurangan. So, benda ni, kerana apa? Kerana Islam, dia sangat menghargai wanita ni. Dia rasa wanita ni sesuatu yang berharga, biasanya kita tutup dia. Kita tak dedah dia. Bila kita sayang pada satu benda, kita tutup dia elok-elok. Supaya tak menjadi bahan orang lain tengok. Kan? Jadi wanita suruh dia cover diri dia, supaya dia kelihatan elok. Quran sebut, Zalika adna an yu'rafna wala yu'zain. Yang demikian itu bagi membolehkan mereka itu dikenali sebagai wanita yang baik. Dalam dulu dikenali sebagai wanita yang merdeka dan jangan disakiti mereka. So you have to give respect kerana dia pun telah respect diri dia, cover tubuh dia. So kita bagi respect kepada diri dia. Ini bukan saja agama Islam. Kalau kita tengok agama Kristian, kerana the original Kristian yang asal juga berasal daripada Nabi Isa, Nabi. Kita tengok macam mana nun, macam mana pakaian dia. Dia pun pakai tutup juga kan. Tengoklah nun di gereja, di church, mereka pakai demikian. Tengok Jew, Yahudi, mereka pakai macam mana? Demikian juga mereka pakai demikian apabila mereka orang beragama. So ini memang terkenal dengan pakaian agama. So Islam kata inilah pakaian yang baik untuk wanita. Dan kalau kita tengok wanita yang bertudung pun, nampak dia punya kesopanan dia. Bukanlah kita salahkan yang tak bertudung, yang non-Muslim. Itu hak mereka. Tapi cuba tengok wanita yang bertudung, kita nampak dia cover tubuh dia. Maksudnya dia meminta satu penghormatan untuk diri dia. Ada tak yang bertudung tapi perangai tak bagus? Ada. Macam-macam lah orang ni kan. Yang pergi sekolah perangai tak bagus ada. Yang masuk masjid perangai tak bagus ada. Tapi itu bukan tujuan asal. Tujuan asal tudung supaya menjadi wanita yang baik. Supaya orang lain juga respect kepada dia. Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada Anti dan berikan hadiah kepada Anti. Baik, kita utamakan rakan-rakan yang non-Muslim dulu. Kita utamakan rakan-rakan Muslim dan barulah kita bagi soalan kepada rakan-rakan Muslim. Ada apa-apa soalan lagi? Terutama daripada kawan-kawan kita daripada komuniti Siam. Okey, sila. Ini daripada universiti. Yang muda. Duduk depan sikit pun nampak.
Okey, sebut nama, daripada mana dan soalan kepada Datuk. Silakan. Selamat petang, nama saya Babra, saya dari Sabah. Saya nak tanya, kenapa orang Islam dia tak boleh pegang anjing? Dan seterusnya, haiwan apa lagi yang orang Muslim dia tidak boleh pegang? Thank you. Okey. Yang ni kena okey. Ada soalan? Kena dengar elok-elok. Orang Islam, dia bukan tak boleh pegang anjing. Cuma kalau dia pegang anjing, ada di dalam pandangan ulama-ulama Islam ini yang menyuruh dia basuh. Adakah orang Islam ni dia benci anjing? Tak. Di dalam Al-Quran ada cerita, siapa baca Quran, dia ada surah Al-Kahfi. Cerita tentang the cave. Cerita tentang gua. Dalam cerita tu dia cerita ada satu group of people, orang zaman dulu, mereka lari daripada pemerintah mereka yang jahat, zalim. Mereka lari bersama dengan seekor anjing. Anjing one of their friends from their group. So orang Islam tak membenci anjing. Dalam hadis Nabi Muhammad menceritakan satu orang pelacur, sex worker. Dia telah diampunkan oleh Tuhan. Forgive by God. Sebab apa? Forgiven by God. Sebab apa? Kerana dia telah memberi minum seekor anjing yang dahaga, yang hampir mati. Di dalam hadis, buku hadis tu dia panggil hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari. So dia bagi Nabi kita faghafara laha. Allah telah ampunkan dia. Sebab dia ada simpati kepada anjing tu. Di dalam Quran juga ada bab dia panggil anjing yang mukallibin. Al-muallam, anjing yang diajar untuk memburu. So orang Islam boleh ada anjing untuk pergi memburu. Okey. Cuma apa yang Islam tak benarkan tentang anjing ini? Yang dia tak benarkan, satu ialah tidak ada anjing dalam rumah. Tak boleh. Demikian di dalam hadis Nabi. Ulama-ulama Islam, Muslim scholars, mereka cari apa dia sebab hal itu tidak dibenarkan. Kerana di dalam Islam ini, tidak ada satu perkara yang Nabi bagi arahan untuk kita buat, tak ada kebaikan dia. Mesti there is something. Why? Mereka kata kerana sometimes bukan anjing ini, dia menghalang hospitality. Tetamu datang, dia salak, ada orang takut anjing, ada orang tak biasa dengan anjing. Sedangkan Islam menggalakkan hospitality, menggalakkan kedatangan tetamu. Jadi, satu. Yang kedua, Nabi SAW suruh, kalau anjing jilat, dibasuh 7 times, 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan air tanah. Basuh dengan air tanah, kemudian basuh dengan lagi 6 kali dengan air biasa. Kalau anjing jilat. Dulu-dulu, 1400 years ago, 1400 tahun yang dulu, arahan itu diberikan, belum ada kemajuan saintifik. Orang tak tahu kenapa. Tapi sekarang sudah ada kemajuan saintifik, maka orang tahu anjing dia membawa virus pada air liur dia. Virus itu yang dapat menghalang, yang berkesan untuk menghapuskan virus itu ialah air tanah ataupun tanah. Itu ada studi yang dibuat, ada tesis master pun yang dibuat dalam hal itu. Jadi, kalau anjing jilat bekas, orang Islam dia nak kena basuh. So, jadi susah sikit.
So kalau dia jilat, dia nak elakkan virus itu. Dia nak elak juga. Adakah bererti orang Islam kalau jumpa anjing maka katok anjing bagi mati? Tak. Dia boleh bagi makan anjing, dia boleh gunakan anjing untuk jaga rumah dia, tapi dia tak boleh masukkan anjing dalam rumah dia sehingga terganggu nanti kedatangan tetamu-tetamu dia. Dan juga virus itu tidak sihat, not healthy. Maka dia tak benarkan. Are you okay with that? Okay ya? Baik. Okey. Minta Rustia bagi hamper. Silakan. Ada lagi soalan? Okey, kita bagi dekat komuniti ni masyarakat kaum Siam. Okey. Dan nak masuk soalan dah ni. Yang mana yang bukan Muslim? Ni. Nak tanya kata masuk Islam ke? Cucu. Masuk Islam tu. Boleh dia jaga ibu bapa dia? Kalau dia masuk Islam, boleh tak dia jaga ibu bapa dia? Ya. Oh, very good question. Sangat bagus soalan ini. Kalau dia masuk Islam, bukan saja dia boleh jaga ibu bapa dia, dia wajib jaga ibu bapa dia. Walaupun ibu bapa dia bukan Islam. Ada arahan dalam Quran, kan? Quran kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi al fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tu ayat dia in Arabic. Saya saja nak pergi dengar yang Arabic tu. Maksudnya dia ni dalam, siapa yang ni muda-muda ni dia boleh check Quran dalam surah Luqman. Dia kata kalau ibu bapa tu paksa kita supaya jangan terima Islam, paksa kita, you keluar Islam, you kena syirik, you jangan, don't worship Allah ataupun worship beside Allah, percaya ada Tuhan lain juga. Quran kata kamu jangan ikut apa yang salah yang dia arahkan itu, tetapi kamu kena buat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Maksudnya kalau dia sakit, bawa dia pergi hospital. Dia nak makan, bagi dia makan. Dia nak berjalan, bagi dia jalan. Dia demam, balik tengok dia. Kalau mana-mana orang yang masuk Islam kemudian tinggal ibu bapa dia tak melawat, not good Muslim. Dia mendapat ajaran yang salah. Bukan ajaran Islam yang betul. Ajaran Islam yang betul, masuk Islam kena berbakti kepada ibu bapa. Sekalipun ibu bapa tu bukan Muslim pun. Clear? Boleh ya? Dia orang ni pakai tudung. Sebenarnya dia orang bukan Muslim, tapi kalau tak mau pakai pun tak apa. Lain kali tak apa. Kalau tak mau pakai pun tak apa. Betul. Sebab kami ada buat booth untuk pakai tudung. Ya. Jadi kita bagi pilihan, nak pakai ke boleh buang. Dia kata Okay. boleh nak pakai. Tak apa. Silakan. Hari ni tanya, yang rasa kalau tanya ni orang Islam marah ni, tak apa. Hari ni tak ada siapa pun boleh marah. Saya akan jawab insya-Allah. Okey, sila. Ada lagi soalan kan? Okey, sila bagi aunty. Sebelum tu bagi hamper ya kepada aunty kita. Bagi yang mana tanya ni jangan terlepas dia soal. Okey, kita bagi depan dulu kepada rakan Sagi komuniti lupa Siam. pula. Okey. Okey, saya Alisa Tan. Saya nak tanya, macam saya kerja dengan bos saya orang Melayu. Saya kerja dalam rumah depa lah. Lepas tu, bolehkah saya macam tolong depa memasak? Ni kepada yang rakam ni saya nak bagi tahu, puan kita tanya ni, puan kita ni adalah masyarakat Siam di negeri Perlis ni, ada masyarakat Siam. Masyarakat Siam ni mereka tidak Muslim, mereka Buddha. Dengan versi orang Siam lah kan. Soalan dia tadi, dia kerja dengan, dia sebut orang Melayu lah, maksudnya orang Islam lah kan. Bolehkah dia nak memasak untuk orang Islam? Jawapan dia boleh. Cumanya, orang Islam tak boleh makan benda-benda yang Islam larang makan. Babi dia tak boleh makan, binatang yang tak disembelih dia tak boleh makan. Kalau masak ayam yang memang disembelih, bahan-bahan yang diletakkan itu pun bahan yang orang Islam boleh makan, boleh masak. Boleh masak. Yang ni saya tinggal dalam rumah depa lah. Ya. Masak kat depa boleh lah. Boleh. Okay. Boleh masak. Orang boleh masak, boleh bergaul dengan mereka, cuma mereka tak boleh makan. Orang Islam tak boleh makan yang haram pada orang Islam. Dia haram pada orang Islam.
Orang bukan Islam nak makan, orang Islam tak marah dia. Yang tu dia nak makan. Orang Islam tak boleh makan. So kalau kita nak masak kat dia, kita tak boleh lah letak yang mana yang dia tak boleh makan. Ya. Boleh. Okey, boleh Okey, soalan belakang daripada kakak kita. Silakan. Assalamualaikum, saya Nur Firdaus. Saya nak tanya soalan, tadi Datuk Mufti kata kita kena berkelakuan baik dengan ibu bapa kita, kan? Sekarang ni kalau kita tengok, ramai rakyat Malaysia yang mengalami penyakit mental disebabkan oleh poor parenting. So, macam mana? Minta ulang apa? Disebabkan? Oleh poor parenting, disebabkan Poor ibu bapa. parenting. Jadi kalau anak-anak kena akur tanpa kata apa-apa dekat mak ayah, itu menyebabkan mereka sakit mental. So, apa point of view Islam dalam hal ini? Okey. Dia tanya soalan. Kalau ikut semua mak ayah cakap, nanti dia boleh pening. Kata. Tension. Ayah suruh benda-benda yang bukan-bukan. Di dalam Islam, dia ajar kita semua taat kepada ibu bapa atau selain ibu bapa, selagi mana apa yang disuruh kepada kita itu bukan benda yang bercanggahan dengan ajaran Islam. Kalau dia suruh benda yang buruk, bapak kita suruh kita pergi pukul orang, kita tak boleh taat dia. Dia suruh kita ambil harta orang, kita tak boleh ikut dia. Kita hanya ikut perkara-perkara yang tak salah saja. Jadi kalau ibu bapa kita suruh kita buat sesuatu yang mudarat pada diri kita, kita tidak ikut dia. Itu dalam kepercayaan Islam. Yang mana tak mudarat diri kita, kita ikut dia. Kalau dia suruh kita buat, kita suruh kita ceraikan isteri kita, kita tak boleh ceraikan, divorce our wife, unless kalau bapa kita tu ada bukti isteri kita itu not good for kita. Kalau tak ada bukti, tak boleh. Okey, baik. Last soalan kepada kawan-kawan daripada non-Muslim. Kita khusus pada non-Muslim. Last soalan sebelum kita ada sesi beri sumbangan kepada mereka. Okey, silakan. Nama saya Jun. Sebelum bertanya, saya ingin minta maaf sekiranya soalan ini sangat sensitif. Soalan ini ialah, kenapa Islam menolak kebenaran agama lain dan menyatakan bahawa Islam sahaja agama yang benar, sedangkan agama lain mengajarkan kebaikan? Okey, kena dengar betul-betul. Very important, sangat penting soalan ni. Islam tidak menafikan kemungkinan agama lain juga mengajar kebaikan. Mungkin. Agama lain juga ada ajar berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada jiran. Islam kata itu semua baik. Tapi yang Islam maksudkan truth, kebenaran itu, maksudnya apakah agama yang recognized by Allah? Agama yang Tuhan Allah iktiraf. Yang Tuhan hantar, this is religion for you. Kan? Islam kata only Islam. Tapi itu tak mengganggu untuk saya berbaik dengan orang lain. Itu benda yang saya macam sebut tadi, kepercayaan dalam diri saya. Saya tidak mengiktiraf agama lain benar, tetapi saya mengiktiraf agama lain wujud dan mempunyai hak untuk wujud. Agama lain itu ada dan mereka berhak untuk ada. So, saya tak boleh kata kerana saya percaya Islam saja benar, agama awak tak benar, saya nak robohkan tempat ibadat awak. Tak boleh. Islam tak benar. Bahkan dalam Al-Quran ada nas yang menyatakan walaula daf'ullahi nas ba'duhum li ba'd lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dalam tu surah Al-Hajj. Tuhan kata
Walaula daf'ullahi an-nasu ba'dhum bi ba'd. Jika Allah tak jadikan manusia ini bergaduh, manusia akan bergaduh. Tak boleh nak buat macam mana, dia akan bergaduh. Maksudnya ada orang buat tak baik, mesti ada orang baik nak pertahankan. Orang attack negara kita, mesti kita nak pertahankan. Lahud dimat sawami'u wa biya'un. Kalau Allah tak jadikan ada orang yang stand, berdiri untuk mempertahankan yang benar, nanti akan musnahlah rumah-rumah ibadat Yahudi, Kristian, tempat-tempat ibadat dan masjid yang disebut namanya tempat-tempat ibadat dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Kata ulama-ulama Islam, jihad yang orang bukan Islam takut sebut kataan tu, jihad is not only to defend Muslim land. Jihad bukan saja untuk mempertahankan orang Islam, Muslim and Muslim land, tapi juga untuk mempertahankan orang yang hidup di dalam masyarakat Islam sekalipun mereka bukan Muslim, include termasuk rumah-rumah ibadat orang lain. Masuk kalau tentera Islam datang, orang nak attack rumah ibadat lain, tak boleh. Dalam Islam, kalau berlaku peperangan antara Islam dengan bukan Islam, kalau berlaku kerana bergaduh antara tempat yang tak boleh diserang, dalam agama Islam kata tak boleh serang rumah ibadat, tak boleh bom gereja, tak boleh serang kuil, dan tak boleh serang padri, sami, siapa saja yang beribadat, yang duduk di rumah ibadat. Mereka itu protected. Islam tak benarkan serang. Tapi adakah berarti Islam kata agama dia betul? No. Tapi Islam respect dia punya hak. Macam saya sebut tadi, saya kata bapak saya ialah bapak yang terbaik. Saudara kata bapak saudara yang terbaik. It's okay. Saya punya kepercayaan, saudara punya kepercayaan. Taklah mesti saya kata untuk kita boleh berkawan, saudara kena kata bapak saya lagi baik pada bapak saudara. Tak boleh lah. Kan? That's not the way. Caranya ialah saya percaya. Orang Kristian percaya Christian is the true religion. It's okay. Itu kepercayaan dia. Otherwise, jika tidak, kenapa dia nak pilih agama tu? Kenapa saya jadi Muslim? Kerana saya percaya agama saya benar lah. Kalau saya percaya Islam benar, Buddha benar, Kristian benar, sekejap saya jadi Islam, besok saya jadi Buddha, lusa saya jadi Kristian, tak boleh lah. Satu agama je benar. So, orang Islam memang percaya agama yang benar, agama yang Tuhan hantar, yang Tuhan iktiraf, yang Tuhan yang recognized by God, yang diiktiraf oleh Tuhan, Islam. Lepas tu orang Kristian kata, no, agama yang Tuhan iktiraf, Christianity. It's okay. Itu awak punya kepercayaan, ini saya punya kerjaan. Tapi kalau saya jumpa dengan dia, saya shake hand, we are friend, kita boleh berdialog. I will tell you my religion. Okay, you can tell me. I will tell you my religion. Saya akan do campaign bagi tahu Islam is the truth religion. You want to accept, kamu nak terima, tak mau terima, that is your right. Itu hak kamu. Saya tak boleh. Tidak ada compulsion, tidak ada paksaan dalam Islam. Okay, saya percaya tapi saya tak boleh paksa. Macam saya percaya, satu orang percaya laksa Perlis yang sedap. Orang Penang kata laksa Penang yang sedap. Dia kata kita tak boleh berkawan. Awak kena kata laksa Penang sedap baru kita boleh berkawan. No lah. Tak apalah saya makan laksa Perlis, orang Penang makan laksa Penang, tapi kalau kita pergi ke tempat lain, bukan cerita bab laksa, kita boleh kawan, kan? Contohlah nak bagi faham. Okey, dia faham ke? Okey, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Next time saya akan pergi dialog lagi di Tok Kong Sayur. Boleh tak? Boleh tak? Lepas tu di mana lagi? Kita pergi ke Tok Kong Sayur pula dengan wisdom. So, barulah kita tadi menjawab soalan tadi. InsyaAllah. Sekian, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi, nanti kita makan sama-sama. Okey. Labi taqwa. Maksudnya, ini dalam hadis ini dipanggil hadis Imam Ahmad. Dia kata, orang Arab tidak ada kelebihan di atas orang bukan Arab. Orang bukan Arab tak ada kelebihan pada orang Arab. Yang lebih ialah orang yang baik, yang takwa, yang takut kepada Tuhan. So, jangan kita rasa Islam agama orang Melayu. Bukan. Sebab tu orang Islam saat lagi dengar dia semayang,
Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian-pujian untuk Tuhan seluruh alam. Bukan Tuhan orang Melayu. Tuhan orang Siam, Tuhan orang Cina, Tuhan orang India, Tuhan orang Barat, Tuhan orang Arab, Tuhan orang Melayu, Tuhan orang Jawa. Tidak ada manusia bangsa yang lebih mulia pada bangsa lain. Yang ada ialah orang yang dekat dengan Tuhan, dia mulia. So jangan kata Islam agama orang Melayu. Orang Arab tak boleh kata Islam agama orang Arab. Islam adalah agama untuk semua manusia. Islam is religion for all. Islam adalah agama untuk semua. Okey? Jelas tak? Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.